tanah wakaf yang awal adalah Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Dia milik kepada seluruh orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul. Dibangunkan Masjidil Haram oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni tarikhnya bila 1800 tahun sebelum Masihi. Dibesarkan skala tu kurang lebih 40 kali, itulah besar Masjid Aqsa. Dia bukan milik orang Arab, dia bukan milik orang Palestin, dia bukan milik siapa-siapa, dia milik orang beriman. Siapa-siapa yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Sebab itu sebelum zaman Nabi SAW lagi, Kaabah tu bukan milik orang Arab. Dia hanyalah amanah saja. Begitu juga Masjid Aqsa, dia milik seluruh orang yang hatinya ada keimanan kepada Allah dan Rasul. Sebab itu yang membangunkan betul-betul Nabi Sulaiman AS 950 tahun sebelum Masihi dibangunkan. Jadi lepas Nabi Sulaiman wafat, diwariskan kuncinya dari satu generasi ke satu generasi sampai 580 tahun sebelum Masihi. Nabucodonosor serang kota Jerusalem, hancurkan Masjid Aqsa. Kemudian yang perangi balik orang Nabucodonosor ni adalah Iskandar Zulkarnain. Jadi dialah kembalikan orang beriman, letak balik dekat Jerusalem, jaga balik wakaf Masjid Aqsa. Tahun 70 Masihi berlaku pemberontakan dekat Jerusalem menentang Rom. Maka kerajaan Rom hantar satu panglima bernama Titus yang menghanguskan kembali kota Jerusalem. Maka kota Jerusalem itu maknanya dibangunkan sikit sampai pada tahun 300 Masihi. Ketika itu kerajaan Rom terpecah dua, satu Rom Timur, satu Rom Barat. Rom Timur tu Byzantine. Byzantine rajanya Konstantin mengikut ajaran Nabi Isa. Dibangunkan balik Jerusalem dan Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis kembali diamanahkan sebagai wakaf. Berlalu masa sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Zaman Nabi kita Muhammad SAW, Nabi cerita mengenai Baitul Maqdis ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar mula buat operasi mengislamkan dua kerajaan, kerajaan Rom dan kerajaan Parsi. Maka ketika operasi mengislamkan tanah-tanah Rom, sampai Sayyidina Umar ke Jerusalem. Sampai di kota Jerusalem, ketika itu tentera Islam, bukan Sayyidina Umar, tentera Islam sampai ke Jerusalem, kemudian sampai ke Baitul Maqdis. Penjaga kota Baitul Maqdis yang terakhir ketika itu, dia kata apa? Kalau betul kau orang yang beriman, bertauhid kepada Allah dan juga Rasul, aku nak jumpa pemimpin nombor satu. Aku nak serahkan wakaf ini. Itu yang Abu Ubaidah Al-Jarrah hantar utusan kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar sendiri kena datang ke Jerusalem. Maka Sayyidina Umar sendiri turun, maka amanah itu diberikan kepada Sayyidina Umar. Ini amanah sejak dahulu lagi, wakaf pada orang yang hatinya percaya kepada Allah dan juga Rasul. Maka Umar pun membuat satu perjanjian, dipanggil perjanjian Umar. Orang kafir bayar jizyah, orang beriman bayar zakat, kan sama-sama bayar. Maka sama-sama akan dilindungi hak dia, hak beragama, rumah ibadah dan sebagainya. Dekat Masjid Aqsa tu ada dua buah mimbar. Mimbar ini dari zaman satu orang dipanggil satu orang pahlawan Islam, namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Jadi Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni dia memerangi tentera salib. Tentera salib ni bila tuan-tuan sekalian? Tentera salib dapat Masjid Aqsa pada 1099 Masihi. 1099 ni. Jadi Nuruddin Mahmud Az-Zanki mula-mula yang menggerakkan, kita ambil balik Masjid Aqsa sebab dia tanah wakaf orang Islam. Dia bernazar, kalaulah aku berjaya tawan balik Jerusalem dan keluarkan Masjid Aqsa, maka aku bernazar mimbar ni satu aku letakkan dekat Masjid Aqsa, satu lagi aku letakkan dekat Masjid Nabi Ibrahim. Tapi tuan-tuan sekalian, Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki tak sempat, syahid dia. Maka perjuangannya itu diteruskan oleh anak muridnya, Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi teruskan perjuangan untuk ambil Masjid Aqsa, dan pada 1187 Masihi maka Salahuddin berjaya kalahkan tentera salib di peperangan Hittin 1187 Masihi.
diserahkan Jerusalem kepada orang Islam. So Al-Aqsa tanah kita, wakaf, kan? Itu kita kena rasakan di milik kita. Dia tak boleh rasa jauh daripada hadis Nabi SAW. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Maimunah. Sayyidatina Maimunah kata apa? Datanglah. Kalau tak mampu, hantarkan minyak. Minyak tu simbolik pada bantuan. So kita pada hari ini kita datanglah. Kalau tak mampu, hantarkan bantuan. Tak mampu, doakan. Kan? Sebab tuan-tuan sekalian kan, biarlah mudah-mudahan kan kita dan ahli keturunan kita adalah orang yang tercatat sebagai orang yang pernah memakmurkan Al-Aqsa dan orang yang akan satu hari membebaskan Al-Aqsa. Kan? Amin ya rabbal alamin.